Nama saya Edlin Janet Adelaide. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep kejadian manusia menurut dua agama yang berbeza, yaitu agama Islam dan agama Kristen, saya akan mulakan perbincangan mengenai pengertian manusia menurut agama Islam dan agama Kristen. Dan saya mulakan dengan pengertian manusia menurut agama Islam. Menurut pandangan agama Islam melalui Al-Quran, manusia merupakan hamba Allah yang dilantik untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Mereka juga mempunyai darjat yang lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Manusia yang melakukan konsep kehambaan ataupun penyerahan diri kepada alam dalam 4 bentuk, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan syariat merupakan manusia yang layak untuk bergelar menjadi khalifah Allah. Manusia menurut agama Islam juga merupakan manusia yang mempunyai fitrah dan berakhlak mulia. Hal ini agar mereka mampu mengetahui mana yang jujur, beriman, dan dusta dalam dosa. Secara terperincinya, manusia boleh dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna kerana mempunyai keistimewaan yang berbeza daripada ciptaannya yang lain. Seterusnya, manusia juga diberikan beban untuk beribadah kepada Allah dan tanggungjawab yang perlu mereka lakukan untuk mendapat balasan yang baik di akhirat nanti. Sekarang kita beralih kepada pengertian manusia menurut agama Kristen. Menurut pandangan Kristen melalui Alkitab ataupun Bible, manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan selepas penciptaan langit, bumi, siang, dan malam adalah Adam. Eve pula diciptakan selepasnya. Hal ini adalah kerana manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasangan dan mempunyai martabat yang sama. Menurut Alkitab, manusia merupakan manusia yang dilahirkan dalam keadaan berdosa kerana perbuatan manusia terawal yang memakan buah dari pokok yang terlarang. Menurut pandangan Kristen, manusia yang berdosa ini telah diturunkan ke muka bumi dan diberi tanggungjawab untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Selain daripada itu, Tuhan juga memberikan manusia mandat untuk menguasai, mengolah, dan memelihara seluruh ciptaannya. Bukan itu sahaja, Tuhan juga telah memberikan ataupun menganugerahkan manusia dengan akal yang dijadikan sebagai panduan kehidupan mereka. Manusia dalam agama Kristen juga menekankan konsep cinta dan social-minded. Hal ini adalah kerana ia merupakan lambang kebaikan individu dan masyarakat. Selain dari lambang kebaikan, ia juga merupakan lambang kedatangan dan kehidupan Jesus of Nazareth. Dengan adanya konsep cinta dan social-minded ini, kehidupan manusia akan menjadi lebih harmonis dan lebih damai. Ini adalah serba sedikit tentang pengertian manusia menurut agama Kristen dan agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Nur Habiwa binti Bukarak dan saya akan membentangkan tentang proses kejadian manusia menurut agama Islam dan agama Kristen. Menurut agama Islam, proses kejadian manusia terbahagi kepada 6 peringkat. Peringkat yang pertama dikenali sebagai nutfah, ianya berlaku selepas persenyawaan ataupun setelah berlakunya percampuran air mani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Melalui ayat tersebut, kita dapat membuktikan bahwa kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan. Peringkat yang kedua dikenali sebagai alaqah, ianya bermula pada hujung minggu pertama hingga minggu ke-7. Alaqah juga boleh diartikan sebagai segumpal darah yang mana ia tertanam di dinding rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yang mana membuktikan hal tersebut.
Alakah yang mana ditafsirkan sebagai segumpal darah ini suatu benda yang amat seni dan diliputi darah. Ianya boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang bergantung atau melekat. Dan proses ini berlaku hingga hujung minggu pertama hingga minggu ketiga di dalam rahim. Peringkat yang ketiga dikenali sebagai mudghah. Ianya berlaku pada minggu yang keempat. Pada peringkat ini, pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota lain mula terbentuk. Selain itu, darah juga akan mengalir dengan banyak untuk membekalkan oksigen dan nutrien yang secukupnya. Peringkat yang keempat dikenali sebagai izam dan lam. Ianya berlaku pada minggu kelima, keenam, dan ketujuh. Pada peringkat ini, bermulanya pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Pada minggu ketujuh, satu sistem yang kompleks mula terbentuk, seperti perut, usus, seluruh saraf, otak, dan tulang belakang. Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, kemudian kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Peringkat yang kelima dikenali sebagai nash'ah khalqan akhar. Ianya berlaku pada hujung minggu yang ke-8. Pada peringkat ini, satu perubahan mula terjadi, yaitu daripada embrio kepada janin. Pada bulan yang ketiga, pembentukan tulang janin menjadi sudah cukup lengkap dan kuku mulai tumbuh. Dan pada bulan keempat, pembentukan urin menjadi sudah cukup sempurna hingga menyebabkan bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Dan hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Setelah kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Peringkat yang terakhir yaitu nafkhur ruh adalah proses peniupan roh. Menurut para ulama, peniupan roh berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh yang lengkap. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepada roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan tersujud kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kita beralih kepada perspektif agama Kristen tentang proses kejadian manusia. Menurut Bible, Adam adalah manusia pertama yang dicipta, seterusnya Eve, dan hal ini dapat dibuktikan melalui Timothy bab 2 ayat 3, For Adam was created first and then Eve. Dan melalui pembentukan Adam ini, dua aspek pembentukan manusia telah dirungkai, yaitu aspek fisikal dan juga aspek rohani. Aspek fisikal ini mengatakan bahwa asas kepada penciptaan setiap makhluk Tuhan adalah daripada tanah seperti manusia. Di dalam Bible ada menyebut bahwa Tuhan Yahweh mencipta Adam daripada debu tanah. Dan ini dapat dibuktikan dengan Genesis bab 2 ayat yang ke-7. Then the Lord Jehovah took some soil from ground and formed a man out of it. Aspek rohani pula adalah sifat hidup dan keistimewaan ini digerakkan oleh roh sebagai pemberian Tuhan yang mulia. Dan Tuhan memberikan nyawanya kepada manusia agar ia hidup. Dan Tuhan memberikan nyawanya kepada manusia dengan mengembungkan pipinya untuk meniupkan roh kepada jasad manusia pertama. Tuhan mengaktifkan seluruh saluran pernafasan, tulang belulang, saluran darah, dan juga paru-paru manusia. Seterusnya kita lihat kepada penciptaan Eve, yang mana penciptaan Eve ini adalah daripada tulang rusuk Adam. Namun, penciptaan Eve ini tidak mengurangkan sedikit pun keindahan penciptaan Adam. Dalam Genesis bab 1 ayat 26 ada mengatakan, Tuhan telah mencipta manusia selepas penciptaan Adam, dan ini merujuk kepada penciptaan Eve. Dan dalam Genesis bab 2 ayat 21 hingga ayat 22 juga ada mengatakan, Then the Lord God made man fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took out one of the man's rib and closed up the flesh.
He formed a woman out of the rib and brought her to him. Yang mana wanita yang diciptakan daripada tulang rusuk Adam ini adalah Eve. Assalamualaikum. Nama saya Rina Falian binti Fisin. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam dan juga menurut agama Kristian. Pertama sekali, menurut agama Islam, tujuan manusia diciptakan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah melaksanakan ibadah dan supaya mereka berasa takut akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga pada umumnya Allah menciptakan setiap hamba-Nya itu dengan mempunyai hikmah, iaitu beribadah kepadanya. Dan ini sesuai dengan ayat Az-Zariyat pada ayat ke-56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan setiap makhluk di muka bumi ini, terutamanya manusia dan jin, adalah dengan tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ini juga kita boleh melihat daripada menurut tafsir Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahawa tujuan Allah menciptakan kita, manusia serta jin dan makhluk lainnya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan dan perintah. Tujuan ini adalah untuk mendidik manusia dan senantiasa dan meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan seterusnya manusia diciptakan menurut agama Islam ialah untuk sebagai pengurus bumi ataupun khalifah. Khalifah ialah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kesejahteraan bumi. Hal ini disebut dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang 30, iaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang buat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui bahawa apa yang kamu tidak ketahui. Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat daripada 30 surah Al-Baqarah ini memberi pengetahuan kepada para malaikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan khalifah Adam dan keturunannya seiring dengan diberi darjat yang tinggi untuk mengatur, mengelola dan mengolah semua potensi yang berada di muka bumi ini. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah juga terdapat dalam surah Al-An'am yang berbunyi, pada ayat 165 yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-An'am ayat 165. Seterusnya, tujuan ketiga iaitu mengapa manusia diciptakan menurut agama Islam, iaitu untuk memegang amanah. Tujuan ini untuk mencerminkan kebolehan dan kesanggupan manusia dalam memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sejurus dalam mendidik manusia menjadi orang yang beriman dan selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Seterusnya, tujuan manusia diciptakan mengikut agama Kristian. Pertama sekali, manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah tanpa ada hubungan jasmaniah antara lelaki dan perempuan, di mana ia telah disebut dalam kitab Kristian, iaitu, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2:7. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Lalu Tuhan Allah
telah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil, Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil daripada lelaki. Kejadian 2:21 hingga 23. Seterusnya, mengikut tujuan manusia diciptakan mengikut agama Kristian ialah untuk menginginkan manusia untuk hidup kudus dan tidak tercacat di hadapannya dalam keadaan kasih. Berbeza dengan ciptaan manusia yang lain, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya, iaitu memuliakan namanya, melayani dia dengan sukacita dan menyembahnya dengan roh kebenaran. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia, lelaki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1:26 hingga 27. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak tercacat di hadapannya. Efesius 1:4. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Yesaya 43:7. Manakala seterusnya Islam iaitu menyembah Allah dan memuliakan Allah, berarti manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap pemikiran mereka. Di mana ini menunjukkan bahawa penciptaan Allah melakukan terhadap manusia adalah untuk senantiasa mengingatinya dalam melakukan setiap pekerjaannya dan melakukan itu dengan hati yang ikhlas. Dan benda ini dapat disebut daripada ayat Matius 22:36 hingga 40, iaitu, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Sekian dari saya. Salam sejahtera, nama saya Elisandra Mary Lajaib dan saya akan membentangkan tentang perbezaan manusia dan makhluk lain. Dalam pengetahuan kita semua, manusia dan makhluk lain seperti jin, malaikat dan juga haiwan mempunyai banyak perbezaan. Perbezaan-perbezaan ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut. Menurut agama Islam, Allah telah mencipta manusia dan menjadikan mereka sempurna berbanding dengan makhluk lain. Seperti petikan yang diambil dari kitab agama Islam, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Perbezaan pertama yang saya akan kemukakan adalah perbezaan antara manusia dan haiwan. Dalam pengetahuan kita semua, haiwan dan manusia terdapat beberapa perbezaan. Pertama sekali dari segi akal fikiran. Manusia dikurniakan oleh Tuhan dengan akal fikiran yang mampu membezakan mana yang buruk dan yang baik. Manakala haiwan hanya mempunyai otak tetapi tidak ada akal fikiran. Seterusnya, manusia mampu membuat keputusan masing-masing mengikut keadaan dan situasi sendiri. Haiwan pula hanya mengikut naluri mereka apabila membuat keputusan. Manusia juga dapat mengkaji, menimba ilmu pengetahuan, dan berinovasi untuk memajukan kehidupan seharian mereka. Seperti yang dikatakan oleh Jamal Sharif Ibrani, walaupun akal memiliki keterbatasan, namun manusia dituntut mempergunakan akal sebaik-baiknya, karena ia merupakan anugerah dari Allah. Haiwan dan manusia juga berbeza dari segi fizikal, di mana manusia lebih lemah berbanding dengan haiwan. Haiwan mempunyai ciri-ciri yang unik untuk membolehkan mereka
hidup dalam keadaan liar. Sebagai contoh, harimau mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat dari manusia untuk digunakan dalam memburu makanan mereka. Selain itu, peranan manusia dan haiwan juga berbeza. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab agama Kristen, semua burung dan ikan serta binatang lain akan takut kepada kamu. Semuanya berada dalam kekuasaan kamu. Kini kamu boleh makan semuanya, serta tumbuh-tumbuhan hijau. Aku memberikan semua itu kepada kamu sebagai makanan. Dari petikan ini, peranan haiwan adalah hanya sebagai sumber makanan kepada manusia menurut agama Kristen. Peranan kehidupan manusia pula ialah sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah. Manusia perlu menjalankan tugas mereka mengikut kehendak Allah dengan sebaik-baiknya. Ini menurut ajaran agama Islam. Selain perbezaan manusia dengan haiwan, makhluk lain seperti jin juga mempunyai perbezaan yang jelas apabila dibandingkan dengan manusia. Definisi jin menurut Syed Sabiq adalah jin merupakan sejenis roh yang ada akal, berkehendak dan mempunyai tugas-tugas seperti manusia. Dalam agama Islam, jin dikatakan wujud dalam bentuk imateri, manakala manusia wujud dalam kedua-dua unsur, imateri dan materi. Inilah perbezaan pertama yang dapat diperolehi di antara manusia dan jin. Selain itu, kedua-dua manusia dan jin dapat hidup di atas bumi. Meskipun jin diberikan kebebasan untuk hidup di udara, air, awan dan juga di luar bumi. Bukan itu sahaja, manusia dan jin berbeza dari aspek penciptaan mereka. Menurut firman Allah, surah Ar-Rahman ayat ke-15, dan Dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Dari ini, kita dapat tahu jin diciptakan menggunakan api yang panas, manakala Adam dicipta daripada tanah. Ini dapat dilihat dari kitab agama Islam dari petikan surah Al-Hijrah ayat ke-26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Di samping itu, perbandingan yang seterusnya adalah antara manusia dan malaikat. Perbezaan yang pertama adalah manusia akan meninggalkan bumi pada masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan arti kata lain, manusia mempunyai riwayat hidup yang pendek dan boleh mati pada bila-bila masa yang ditentukan Tuhan. Menurut agama Kristen, malaikat ataupun angels merupakan makhluk yang kekal abadi dan tidak akan mati. Seperti dalam petikan yang diambil dari Alkitab agama Kristen, they can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God because they are the ones who will rise. Meskipun ajaran agama Kristen ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, kerana dalam agama Islam tidak ada makhluk lain yang kekal melainkan Allah, dan malaikat juga akan mati. Selain itu, perbezaan antara manusia dengan malaikat adalah dari segi penciptaan mereka. Seperti mana yang dijelaskan sebelum ini, dalam agama Islam dan juga agama Kristen, manusia dicipta daripada tanah. Malaikat pula dicipta daripada cahaya. Dan ini menurutkan agama Islam. Seterusnya, manusia memiliki sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu akal fikiran. Oleh sebab demikian, manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan perkara baik dan buruk. Ini dapat membawa kepada penderhakaan terhadap Tuhan oleh manusia. Dalam kitab agama Islam, Allah berfirman bahawa malaikat tidak akan menderhaka kepadanya. Sebaliknya, dalam agama Kristen, malaikat dipercayakan boleh menderhaka terhadap Tuhan. Malaikat ini dikenali sebagai fallen angels dan akan dicampakkan ke neraka. Seperti dalam petikan yang diambil dari Alkitab agama Kristen, then he will say to those on his left, "Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Itu sahaja dari saya tentang perbezaan antara makhluk lain dengan manusia. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Marilyn Jane Thomas.
Hari ini saya akan membentangkan tentang hikmah penciptaan organ-organ manusia menurut agama Islam dan Kristen. Pembentangan saya pada hari ini akan merangkumi 5 aspek, yaitu daya pendengaran, daya penglihatan, keunikan cap jari, akal, dan kulit manusia. Pertama sekali yaitu daya pendengaran, penglihatan, dan akal menurut agama Islam. Menurut petikan di bawah, yaitu dari kitab agama Islam, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan, serta hati supaya kamu bersyukur. Melalui petikan ini, jelaslah bahawa agama Islam memahami dan percaya bahawa daya pendengaran muncul terlebih dahulu sebelum daya penglihatan, di mana seorang bayi yang baru dilahirkan hanya akan memberikan reaksi kepada orang sekelilingnya melalui pendengaran, dan hanya beberapa hari selepas ia dilahirkan barulah ia diberi daya untuk melihat. Seterusnya yaitu hati disebut selepas pendengaran dan penglihatan. Ia membawa maksud bahawa pendengaran muncul dahulu dan diikuti oleh penglihatan dan akhirnya hati. Orang Islam juga percaya bahawa daya pendengaran merupakan mufrad, manakala daya penglihatan merupakan jamak. Ianya membawa maksud bahawa penerimaan telinga mempunyai tiada pilihan, di mana manusia tidak mempunyai pilihan untuk mengelak daripada sesuatu daripada didengari olehnya, dan penerimaan mata mempunyai pilihan, di mana manusia mempunyai pilihan untuk tidak dan mengelak daripada melihat sesuatu yang tidak wajar untuk dirinya. Seterusnya itu, menurut Al-Quran, pemahaman fisikal berlaku dahulu diikuti oleh pemahaman mental. Oleh disebabkan itu, penguasaan ilmu oleh manusia adalah bermula daripada pendengaran dan diikuti oleh penglihatan dan akalnya, dan akhirnya akalnya untuk ditafsir. Seterusnya itu dari pendengaran, penglihatan, dan akal bagi agama Kristen. Melalui petikan di bawah daripada kitab agama Kristen itu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Menurut agama Kristen, keimanan positif mereka bangkit melalui pendengaran dan akal manusia. Untuk petikan yang kedua yaitu, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Melalui petikan ini, agama Kristen memahami bahawa penglihatan adalah lebih kepada penglihatan rohani yang mempunyai dua jenis, yaitu ia yang tidak dapat melihat, yaitu seseorang yang tidak percaya, dan yang dapat melihat, yaitu seseorang yang percaya. Seterusnya ialah keunikan cap jari. Menurut petikan daripada kitab agama Islam di bawah, yaitu patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun jarinya. Menurut petikan di bawah, orang Islam memahami dan percaya bahawa cap jari adalah spesifik bagi setiap umat manusia. Dan hal ini kerana bentuk cap jari mempunyai bentuk yang berbeza bagi setiap manusia, dan ia mempunyai fungsi yang dapat membantu kehidupan seharian manusia, yaitu sebagai tanda pengenalan bagi seorang manusia, dan ia juga memudahkan pengenalpastian seseorang individu yang hendak dijejaki, misalnya seperti penjenayah. Seterusnya yaitu dalam aspek kulit manusia, melalui petikan daripada kitab agama Islam di bawah, yaitu sesungguhnya orang yang kufur kepada ayat-ayat kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka merasa azab sengsara itu. Melalui petikan ini, agama Islam memahami dan percaya bahawa setiap kali kulit manusia hangus kerana diazab, kulit itu akan diganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab tersebut. Dan
Apabila kulit terbakar, ianya akan berada pada peringkat sakit yang paling sakit dan tidak tertanggung oleh manusia. Selain itu, terdapat juga faktor penukaran kulit bagi orang-orang kufur ataupun yang tidak percaya. Dan kejadian luka terbakar bagi seseorang manusia mempunyai 3 tahap, yaitu yang melibatkan epidermis, yaitu yang kesakitan yang sederhana, dan yang melibatkan kulit melecur, yaitu kesakitannya amat sangat, dan akhir sekali adalah kulit hangus, di mana kesakitan tidak lagi dirasai kerana derya sakit manusia itu yang musnah. Itu saja dari saya, terima kasih.